بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu, katanya telah lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui seorang perempuan yang sedang menangis di sisi satu kubur. Lalu baginda SAW bersabda, bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Tiba-tiba perempuan itu menjawab, pedolimu, jangan ambil tahu hal-halaku. Engkau tidak ditimpa bala seperti yang aku timpa. Dalam keadaan dia tidak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberitahu kepadanya bahawa yang ditengkeng, yang ditegur itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang menghadap Nabi SAW ke rumahnya. Maka dia tidak dapati di rumahnya pengawal-pengawal keselamatan yang menjaga di pintu. Lalu dia berkata kepada Nabi SAW, saya tidak mengenali Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sabar itu ketika bermula menghadapi bencana, menghadapi musibat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mengikut riwayat Muslim, dia menangis kerana kematian anaknya. Hadis ini menceritakan bagaimana Nabi SAW sentiasa mengajar umatnya dan menegur sekiranya berlaku apa-apa kesilapan, dibetulkan. Pada satu hari Nabi SAW lalu di kawasan perkuburan dan terserempak dengan seorang perempuan yang menangis merepek, meratap dekat kubur, iaitu kubur anaknya. Lalu baginda SAW menegur, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dan sabar. Perempuan itu tidak kenal Nabi SAW. Lalu dia menjawab, pedolimu, apa mu ambil tahu hal aku? Mu tak kena apa yang aku kena. Mu tak timpa bala apa yang aku timpa. Dalam keadaan dia tidak mengenali Nabi SAW. Lalu diberitahu kepadanya bahawa yang mu rekoh tadi ialah Nabi SAW. Maka dia pun rasa bersalah. Dan rasa salah, rasa silap. Lalu dia pergi ke rumah Nabi SAW. Barangkali selama ini dia tak pernah pergi ke rumah Nabi SAW. Tiba-tiba dia dapati rumah Nabi tidak macam rumah raja-raja, rumah pembesar-pembesar dunia. Ada polis, ada pengawal keselamatan. Tak ada pengawal keselamatan. Tidak ada di pintunya pengawal keselamatan.
Lalu terus berjumpa dengan Nabi SAW dan minta maaf, saya hari itu saya tak kenal Rasulullah. Saya tak kenal Rasulullah. Sebab tu saya sengih tu. Sebab tak kenal. Lalu Rasulullah bersabda, kelebihan sabar itu ialah pada mula menghadapi bencana. Mula-mula menghadapi bencana itu ada kelebihan. Sepatutnya bila menghadapi bencana, sebut sebagaimana yang diajar oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ni milik bagi Allah dan semuanya dipanggil oleh Allah balik pada dia. Kita ni milik bagi Allah dan Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila masa saja. Sebaik saja kita ditimpa bencana. Lepas 10 hari dah hilang dah, sedih. Barulah kata sabar. Maka kelebihannya kurang. Tidak sebagaimana permulaan menghadapi musibah. Hadis yang berikut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyyah min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Bermakna hadis ni hadis qudsi. Hadis qudsi ialah Allah Ta'ala berfirman dan Nabi menceritakan Allah Ta'ala berfirman. Berbeza dengan ayat-ayat Quran. Ayat Quran ni terus diturunkan firman itu kepada Nabi. Dan Nabi membaca apa yang difirmankan oleh Allah. Adapun hadis qudsi ini Nabi meriwayatkan apa yang difirman oleh Allah, di mana ayatnya daripada Nabi menceritakan Allah Ta'ala berfirman, aku sediakan kepada hamba-Ku yang beriman di sisiku ganjaran balasan apabila aku ambil nyawa kekasihnya di kalangan penduduk dunia. Sama ada kekasih itu anak, isteri, suami, ibu bapa yang Tuhan matikan. Kemudian dia menghitungkan kelebihannya di sisi Allah. Dia menghadapi ujian itu dengan sabar. Bila ada anak mati, ayah mati, ibu mati, isteri mati, suami mati, adik-beradik mati, dan dia percaya ini adalah ujian daripada Allah. Tidak ada balasan mereka yang begitu mendapatkan syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bendanya mudah. Iaitulah kita sabar menghadapi ujian kematian. Ujian kematian. Kematian orang yang kita kasih, yang kita sayang. Anak, isteri, suami, ibu bapa, adik-beradik. Orang yang kita sayang, bila mati kita sabar. Dan kita percaya ini adalah ujian daripada Allah. Orang ini Tuhan kata aku janjikan syurga kepada dia. Di sini menunjukkan bahawa kita sabar menghadapi kematian orang yang kita kasih, balasannya syurga. Hadis yang berikut, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمن فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد.
rawahul Bukhari. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya dia pernah bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan penyakit taun. Penyakit taun ialah sejenis penyakit wabak, penyakit yang berjangkit, berlakunya buang air, ceret berek dan berjangkit, tak sempat nak tahan, menyebabkan berlakunya kematian. Biasanya dengan sebab bencana peperangan ataupun bencana banjir, kemarau, ada binatang-binatang mati, menyebabkan merebaknya penyakit yang dinamakan taun. Berlaku penyakit taun, maka tak dibenar orang yang ada dalam negeri itu keluar dan orang luar tak dibenar masuk. Berlaku dahsyat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar nak pergi melawat Syam kali yang kedua. Oleh kerana selepas peperangan mengalahkan Rom, ratus-ratus ribu tentera Rom yang mati. Begitu juga orang Islam yang syahid, menyebabkan merebaknya penyakit. Abu Ubaidah duduk di Syam, Sayyidina Umar daripada Madinah. Sayyidina Umar siapa? Dengar khabar penyakit taun, beberapa orang sahabat sudah mati. Di antaranya ialah Yazid bin Abi Sufyan. Di antaranya ramai sahabat-sahabat yang syahid, yang mati, di mana mati taun adalah mati syahid. Lalu Sayyidina Umar berhenti dan Abu Ubaidah juga berhenti. Ubaidah duduk di Syam. Abu Ubaidah nak sambut Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar bertanya para sahabat radhiyallahu anhum. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi SAW telah bersabda, ada hadis Nabi, sekiranya berlaku penyakit taun, maka mereka yang di dalam kawasan tak keluar dan mereka yang di luar tak dibenarkan masuk. Itu menjadi amalan dalam dunia hari ini kalau berlaku taun. Lalu orang kata kepada Sayyidina Umar, lari daripada qadar Allah Ta'ala. Sayyidina Umar jawab, lari daripada qadar Allah menuju pada qadar Allah. Lari pun qadar Allah, masuk pun qadar Allah juga. Memang kita disuruh berikhtiar. Lepas tu Allah Ta'ala menentukan qadar, sama ada kita selamat ataupun tidak. Hadis ini menceritakan Aisyah bertanyakan tentang taun. Lalu baginda SAW memberitahu ia adalah azab yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada sesiapa yang dia kehendaki di kalangan hamba-Nya. Dan Allah Ta'ala jadikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Bila mari bala, orang beriman dapat rahmat daripada Allah. Rahmat. Dan tidak ada seseorang hamba yang ditimpa penyakit taun, lalu dia tinggal di dalam negeri itu dalam keadaan sabar dan percaya pahala yang dijanjikan oleh Allah. Dia tidak tahu, tidak mengenainya, melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Nescaya Allah beri kepadanya pahala syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahawa mati penyakit taun termasuk dalam mati syahid. Kerana ia adalah bencana yang menimpa, menjadi ujian. Dengan syarat orang-orang yang beriman mesti sabar menghadapi ujian itu. Dan percaya bahawa penyakit itu tidak kena, melainkan dengan izin Allah. Allah Ta'ala nak tentukan ajal, mati. Allah Ta'ala tak tentukan ajal, tak mati.
Di mana penyakit tidak memberi apa-apa kesan, yang menentukan kuasa Allah Ta'ala. Kita kena letak dalam diri kita iman, percaya kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau ada iman itu, dia beri pahala syahid. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza ibtalaitu 'abdi bihabibatayhi yani 'ainayhi fasabara awwadtuhu minhumal jannah rawahu al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, menunjukkan hadis hadis qudsi, firman yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna dan maksud. Adapun Quran lafaz dan makna daripada Allah Taala. Allah Taala berfirman, apabila aku balakan hamba-Ku dengan kehilangan dua matanya, kehilangan dua yang dikasihi, iaitulah matanya, lalu dia sabar, aku gantikan dengan sebab keduanya balasan syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan seorang yang ditimpa bala ujian penyakit menyebabkan buta, tak nampak dua mata, lalu dia sabar menghadapi ujian itu, Allah Ta'ala janjikan syurga. Begitulah juga penyakit-penyakit yang lain. Tadi penyakit taun, ini penyakit menyebabkan hilang penglihatan kita. Hadis yang berikut yang 35, an Atha ibn Abi Rabah qala li ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahlil jannah faqultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sawda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakashafu fad'u Allah ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakashafu fad'u Allah an la atakashaf fad'a laha muttafaqun alaih. Maksudnya dari Atha bin Abi Rabah, katanya Atha bin Rabah ni ialah ulama tabi'in, bukan sahabat Nabi. Ulama tabi'in yang mengaji dengan sahabat Nabi. Dia antara gurunya ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Atha bin Abi Rabah, telah menceritakan kepadaku oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ialah sepupu Nabi, termasuk di kalangan ulama-ulama sahabat yang muda, bersama dengan Nabi ketika masih kanak-kanak, dan menjadi pemuda-pemuda yang berilmu, termasuk kalangan ulama-ulama sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ammar bin As, ini adalah ulama-ulama sahabat. Ibnu Abbas menceritakan kepada Atha bin Abi Rabah, sukakah aku tunjukkan kepadamu seorang perempuan yang dimasukkan di kalangan ahli syurga? Lalu aku berkata, ya, sila tunjuk. Kata Ibn Abbas, ini perempuan yang hitam, iaitulah seorang perempuan negro, perempuan kulit hitam. Abdullah bin Abbas tunjuk dia, orang puan ni. Dia datang menemui Nabi SAW, lalu berkata, saya dihinggapi penyakit sawan dan terdedah aurat saya. Doakan kepada Allah Ta'ala untuk saya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mahu, engkau sabar, bagimu syurga. Dan jika engkau mahu, aku doakan kepada Allah, Allah sembuhkan penyakitmu.
Lalu perempuan itu menjawab, saya mahu sabar. Dan dia berkata lagi, saya terdedah aurat bila sawan. Doa kepada Allah supaya tidak terdedah aurat saya. Lalu Rasulullah mendoakan untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bagaimana seorang perempuan yang dihinggapi penyakit sawan, yang diberi pilih setelah dia minta Nabi doakan untuk sembuh penyakit. Doa seorang Nabi diperkenankan oleh Allah. Kalau orang sakit, Nabi doa boleh sembuh. Bahkan Nabi Isa, mukjizat dia boleh hidup orang mati. Orang mati pikah bangun. Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi-Nabi. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang perempuan ni mengadu kepada Nabi, dia dihinggapi penyakit sawan. Orang Pantai Timur panggil gila babi. Sawan. Iaitulah tak sedar, rebah. Doakan untuk saya supaya sembuhkan penyakit saya. Bila sawan, habis pakaian saya, terlorot. Tak sedar. Lalu Rasulullah kata, sekiranya aku doa sembuh penyakitmu. Sembuh. Allah Ta'ala sembuh. Sekiranya mu sabar, Tuhan beri syurga. Mu nak mana? Mu nak sabar syurga, kemudian aku doa baik selalu. Nabi menguji bagaimana keimanan dia. Lalu perempuan tu kata, saya mahu sabar. Tak apalah, tak sembuh, biar sabar. Dan minta supaya bila saya sawan, aurat saya tak terdedah. Lalu Nabi pun doa supaya tidak terdedah auratnya. Hadis ini menunjukkan ketinggian iman seorang sahabat perempuan. Yang beriman sungguh-sungguh bahawa sabar mempunyai kelebihan dunia dan akhirat. Kelebihan akhirat ialah masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 36. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu fawa yamsahu ad-dama an wajhihi wa yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Dan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya, seolah-olah aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang nabi di kalangan nabi-nabi. Cerita yang aku percaya, seolah-olah aku nampak Rasulullah menceritakan nabi di kalangan nabi-nabi, salawatullahi wassalamuhu alaihim, telah dipukul oleh kaumnya sehingga berdarah, dalam keadaan dia menyapu darah daripada mukanya dan berkata, yakni berdoa. Yang dimaksudkan Nabi itu Nabi Nuh alaihi salam, yang dipukul oleh kaumnya. Walaupun begitu Nabi Nuh berdoa minta Tuhan ampunkan dosa kaum dia, kerana kaum dia tak reti. Bertemu dengan Bani Saqif dengan harapan supaya Bani Saqif beriman kepada Allah.
dengan diiringi oleh sahabatnya dan anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Bani Saqif merejam Nabi dengan batu dengan mengeroh anak-anak muda yang bodoh menunggu Nabi di tengah jalan. Dilontar dengan batu sehingga berlomboran dengan darah. Termasuk sahabatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Walaupun demikian, Nabi bersabar. Bila malaikat minta izin nak binasakan kaum yang kafir, Nabi kata jangan. Walaupun yang ada hari ini tak beriman, boleh jadi zuriat dia beriman. Dalam peristiwa yang lain, ketika peperangan Uhud, apabila pasukan yang ditugaskan oleh Nabi SAW mengawal bukit yang sangat strategik untuk menjaga tentera daripada diserang daripada belakang. Apabila tentera musuh sudah berjaya dikalahkan di peringkat awal dan tentera Islam mengejar, tiba-tiba mereka yang mengawal bukit meninggalkan bukit kerana turun pungut kutip harta-harta yang ditinggalkan oleh musuh. Leka ataupun derhakakan perintah Nabi SAW. Walaupun ketuanya kata jangan, Rasulullah dah pesan jangan tinggal bukit ini. Apabila musuh melihat bukit yang penting sudah ditinggal, lalu bala tentera musuh menawan bukit dan menyerang tentera Islam dari belakang, menyebabkan tentera Islam terkepung. Nabi yang berada di Mekah dikepung dan para sahabat mengelilingi Nabi, keliling Nabi, menjadikan belakang sebagai perisai daripada panah dan lembing yang dilantar oleh musuh. Sehingga Nabi terkena juga dan berdarah pipinya. Dan Nabi sapu darah, ada seorang sahabat jilat darah Nabi, bukan sapu jilat. Lalu Nabi kata, orang yang darah dia masuk, darah aku masuk dalam tubuh dia, tak disentuh di api neraka. Itu. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya, muttafaqun alaih. Maksudnya dari Abi Sa'id, yakni Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidaklah mengenai akan seorang Islam daripada nasabin, yakni kepenatan, penat bekerja kerana nak cari nafkah untuk anak isteri, penat bekerja nak cari duit untuk pakaian menutup aurat, cari duit sehingga keluar zakat, beri sedekah pada orang, mengerjakan haji, cari duit untuk buat kebajikan, menyebabkan penat kerja. Wal wasabin, dan juga sakit yang mengenai jasad, demam, sesama, batuk, pening, luka, gigit di nyamuk dan sebagainya. Wala hammin, dan susah. Hammin ini susah yang menimpa seperti kerana menghadapi masalah keluarga. Contohnya, suami menghadapi isteri, isteri menghadapi suami, kerana perangai-perangai yang kadang-kadang kita tak setuju. Kita kena sabar. Ini hammin. Begitu juga anak-anak. Anak-anak menghadapi masalah anak.
Sedih masalah anak, susah masalah anak. Isteri susah masalah suami. Suami susah masalah isteri. Itu hammin. Umpamanya orang lelaki, bini suka belebek doa lalu. Umpamanya. Cakap banyak. Kadang-kadang gusing, naik gusing. Itu kita kena sabar. Disebut dalam riwayat yang terkenal, seorang yang dibelebek oleh bini dia pergi mengadu Sayyidina Umar, nak pergi mengadu bini dia ni kecam doa lalu. Siapa muka tangga, dia dengar bini Sayyidina Umar belebek juga. Dia pun pusing balik. Sayyidina Umar tanya, mari apa? Dia kata, saya mari nak mengadu pasal bini saya ni saruh kecang sangat. Siapa-siapa dengar, rupanya bini Amirul Mukminin begitu juga. Sayyidina Umar kata, biar dia lah, kita kena sabar. Kadang-kadang isteri menghadapi suami kedekut sebagai contohnya, bakhil, tak bagi nafkah. Suami yang berang, yang marah, tak tertuhala dan seumpamanya. Isteri sabar. Begitu juga menghadapi anak, karenah anak yang degil, yang babe. Anak-anak Tuhan jadikan ujian kepada kita. Ataupun anak menghadapi ibu bapa sebagai contohnya. Ibu bapa yang tak, anak sabar, ini hammin. Wala hazanin, dan tidak kesedihan. Sedih dengan sebab kematian. Berlakunya kematian orang yang dikasihi. Hilang harta itu hazanin. Wala adan, dan yang menyakiti. Benda yang menyakiti hati kita, orang kata kita. Orang kata kita, orang fitnahkan kita. Wala ghammin, begitu juga benda yang menyusahkan. Banyak dalam bahasa Arab ni, banyak orang Melayu susah saja. Susah belaka. Arab ni sedih lain, duka cita lain, susah lain. Ini istimewanya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Hatta syaukatu yushakuha, sehingga duri yang menikam. Kena duri kuat sikit je, kena lumba sikit pada tubuh kita. Illa kaffarallahu biha min khatayah, malaikat Allah Ta'ala hapuskan dengan sebabnya akan dosa-dosanya. Itu kelebihan menjadi seorang Islam. Orang Islam tak ada kelebihan ni. Orang Islam ada kelebihan dengan syarat sabar. Sabar menghadapi semua perkara-perkara yang tersebut, maka dia beri pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syaratnya Islam. Kalau tak Islam, tak ada pahala. Saja-saja begitulah. Ini nikmat kita jadi orang Islam. Dengan sebab itulah kita kena jaga Islam kita ni sungguh-sungguh. Hadis yang ke-38. Wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan. Qala ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Qultu dhalika anna laka ajraini. Qala ajal, dhalika kadhalik. Ma min muslimin yusibuhu adhan syawkatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atih wa khuttat anhu dhunubuhu kama takhuttu syajaratu waraqaha. Muttafaqun alaih. Maksudnya, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, aku masuk menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berguling-guling kerana demam. Nabi dalam keadaan demam. Kang guling belah kanan, kang belah kiri, kang belah kanan, kang belah kiri. Nabi demam. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tengok Rasulullah dalam keadaan demam yang sangat berat. Sabdanya, ya, aku diberi sakit seperti 2 kali ganda kalangan kamu.
Tuhan jadikan kalau Nabi demam sekali ganda pada orang biasa. Sakit kepala sekali ganda pada orang biasa. Sakit gigi sekali ganda pada orang biasa. Tuhan jadikan begitu. Lebih sakit daripada kita lagi. Lalu aku berkata kepada Ibn Mas'ud, kalau begitu bagi Rasulullah 2 pahala. Rasulullah dapat 2 kali ganda daripada kami, sekali ganda. Sabdanya, begitulah Tuhan beri pada aku. Dan bersabda lagi, tiada seorang Islam yang mengenai sakit sehingga duri yang menikam dan lebih daripada itu, malaikat Allah jadikan dengan sebabnya dihapuskan dosa-dosanya, dihilangkan dosa-dosanya, digugurkan dosa-dosanya, sebagaimana daun kayu sebagian pokok menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa sakit boleh menghilangkan dosa dengan syarat kita bersabar. Disebut di dalam hadis yang lain, barang siapa yang menjadi kelaziman kepadanya mengerjakan sesuatu ibadat, apa saja ibadat, tiba-tiba uzur dan terhalang nak buat ibadat itu, dia kena sabar, maka Tuhan beri kepadanya pahala sebagaimana dia buat ibadat pada masa dia sihat, dengan syarat sabar. Hadis ke-39, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, nescaya ditimpakan kepadanya dengan apa yang mengujinya. Barang siapa yang Allah Ta'ala sayang, Tuhan uji dia. Uji dengan sakit dan seumpamanya, dengan tujuan Allah Ta'ala nak menambahkan pahala ataupun menghilangkan dosa. Wallahu a'lam.